Perkahwinan dipercayai berlangsung di selatan Thailand itu tular selepas isteri kedua lelaki berkenaan memuat naik beberapa status dan gambar di laman sosial Facebook miliknya yang memaklumkan perkahwinan membabitkan suaminya itu. Berdasarkan status dimuat naik, wanita berkenaan turut mengucapkan tahniah kepada suaminya selain menyindir lelaki itu yang sanggup berkahwin lain sedangkan dia dan 4 anak dipinggirkan. Status dimuat naik wanita berkenaan menjadi tular sehingga menjadi bualan ramai di Facebook dan ada netizen berpendapat lelaki berkenaan tidak sepatutnya berkahwin dengan kanak-kanak bawah umur. Baik, selamat sejahtera. Nama saya Lawrence Lee Jia-Hen. Nombor metrik saya 10 BEP 20F 1061. Saya dari kelas BEP 3A. Baik, sekarang saya nak cakap tentang tajuk saya perkahwinan bawah umur dan kesannya terhadap masyarakat. Okey, kita sambung. Okey, ini ialah geratan Anbar. Cakap tentang imbak kahwin bawah umur. Okey, kita sambung. Okey, sebelum saya nak masukkan tajuk saya nak bagi tahu apakah maksud perkahwinan bawah umur. Okey, saya terangkan. Okey, sambung. Definisi berkenaan perkahwinan bawah umur. Pertama, perkahwinan bawah umur menunjukkan kepada sebarang perkahwinan rasmi atau tidak rasmi antara di bawah umur 18 tahun dan orang dewasa. Okey, masyarakat moden dianggap pelajar sekolah rendah daripada umur 7 hingga 12 dan sekolah menengah umur dari umur 13 hingga 15. Perlu kira perkahwinan bawah umur. Dan biasanya lelaki yang agama Islam yang lelaki tahun umur 18 ke bawah dan perempuan 16 ke bawah baru kira perkahwinan bawah umur. Kalau yang bukan Islam, bukan agama Islam, lelaki dan perempuan umur 18 ke bawah baru kira perkahwinan bawah umur. Okey, kita sambung. Okey, saya nak terangkan puncak perkahwinan bawah umur. Pertama, hilang minat dengan alam persekolahan. Kedua, mendapat bakal suami yang mampu mengiara kehidupan mereka. Ketiga, perkahwinan dianggap menghemat masalah keluarga. Keempat, remaja berasal dari kampung pedalaman. Akhirnya, kurangnya berdedahan kepada kepentingan pendidikan. Jadi, orang yang perkahwinan bawah umur biasanya tidak ada masa kerana ada keluarga sendiri. So, kalau ada bayi, susah keluar untuk kerja. Kalau ada kawan untuk nak keluar makan angin pun susah kerana tak ada masa untuk keluar untuk bermain dengan kawan kerana ada keluarga sendiri. Ada bayi dan sebagainya. Okey. So, kita sambung. Baik. Implikasi untuk perkahwinan bawah umur. Kanak-kanak mendedahkan kanak-kanak kepada potensi dieksploitasi secara seksual dan emosi. Kanak-kanak yang berkahwin yang pada usia yang muda biasanya masih belum matang dan belum mampu membuat keputusan dengan bijak. Berdasarkan kajian yang saya telah baca kenai National Institute of Mental Health, bahagian otot manusia yang terakhir sekali terima dengan sepenuhnya ialah bahagian yang bertugas mengawal fungsi eksekutif, termaksudlah kebolehan membuat perkahwinan kanak-kanak mendedahkan isteri yang masih kanak-kanak kepada pengaruh suami yang lebih tua dan muda memprivilegi. Okey, kita sambung. Baik, risiko dengan perkahwinan bawah umur. Okey, inilah ialah risiko yang saya telah cari. Okey,
Risiko kehamilan awal. Kekahwinan kanak-kanak bererti aktiviti seksual bermula awal dan menjadi kebanyakan kes kehamilan awal. Kanak-kanak yang berkahwin mengalami kadar kematian dan ketidakupayaan selepas melahir lebih tinggi berbanding perempuan yang lebih berusia. Jadi, kehamilan ada punca. Pertama, kematian di seluruh dunia untuk berampai berusia 15 hingga 19 tahun. Kelahiran mati atau kematian dalam masa seminggu selepas kelahiran adalah 50%. Okay. Lebih tinggi dalam ibu di bawah usia 20 tahun. Okey, kita sambung. Risiko keganasan rumah tangga. Okey, akan melindungi anak perempuan mereka dari keganasan seksual. Okey. Jurang umur yang besar antara suami dan isteri adalah perkara biasa dalam perkahwinan poligami. Jadi ada dua isteri atau tiga, okey, menjadi isteri kedua atau tiga kepada lelaki yang berusia. Okey. Ini ialah risiko. Okey, kita sambung. Langkah mengatasi perkahwinan bawah umur. Okey, ini ialah langkah-langkah untuk mencegah kahwin awal. Okey, menjaga kebaikan kanak-kanak. Okey. Contoh, macam fikiran mesti betul. Supaya kanak-kanak akan tidak buat yang perkara kesalahan. Okey. Memberi bantuan kewangan. Okey. Supaya kanak-kanak menghadapi kemiskinan, jadi akan paksa, kemungkinan terpaksa kahwin. Awak baru dapat kewangan dengan cukup. Okey. Memberi pendidikan yang baik. Kerajaan menyediakan program latihan kemahiran. Okey. So, ini adalah langkah-langkah untuk mencegah. Okey, kita sambung. Akhirnya, kesimpulan pada pendapat saya, mengakui perkahwinan kanak-kanak ialah sesuatu jalan penyelesaian atau cara yang untuk mengalami yang berkesan perlu dicari dengan tidak bergolongkan kepentingan mana-mana pihak dan dalam masa yang sama menjadikan kepentingan kanak-kanak sebagai keutamaan. Okey. Bantuan yang bukan berbentuk bantuan kewangan semata-mata hendaklah diberi bagi pendidik suri rumah dan kanak-kanak yang telah berkahwin supaya mereka mampu berjana pendapatan. Jadi, saya harap berdekatan undang-undang semata-mata seperti menaikkan hak umur minimum kanak-kanak berkahwin bukanlah jawapan kepada masalah ini, tetapi mendidik masyarakat dan ibu bapa itu yang sebenarnya perlu diutamakan sebagai penyelesaian jangka panjang. Okey, ini ialah kesimpulan saya. Jadi, start saya telah ditamat. Okey, terima kasih untuk menonton. Terima kasih puan. Okey.